Hari ini kita akan belajar tentang bab 8, daya dan tekanan. Kamu akan belajar dengan prinsip Pascal, dua prinsip lah. Prinsip Pascal dan prinsip Bernoulli. Kalau prinsip Pascal ni diaplikasikan dalam jack hidrolik, dalam brake hidrolik dan kerusi rawatan gigi. Mari kita tengok apakah definisi tekanan dalam bendalir. Okey, sistem tertutup merupakan suatu sistem fizikal di mana jiring tidak dapat keluar dan masuk. Okey, keluar dan masuk daripada sistem tersebut. Okey, daripada sistem tersebut. Okey, sistem tertutup lah. Okey, tapi kalau kita ada bocorkan dia akan dia akan keluar tekanan pada seragam. Okey, kalau tekanan tambahan dikenakan, dia akan ada D lah. Begini tidak laju. Tapi kalau kita tekan dia akan ada tekanan lah. Jadi dia akan, aliran airnya akan jadi laju. Okey, prinsip Pascal menyatakan bahawa penyebaran tekanan seragam pada air dalam suatu bekas tertutup. Air mungkin cecair, mungkin minyak ya. Jadi prinsip Pascal. Prinsip Pascal diaplikasikan dalam kehidupan harian kita dalam operasi jack hidrolik ataupun sistem lah, kita pakai sistem hidrolik. Jack tu dia punya contoh kan. Sistem hidraulik. Prinsip asas dalam sistem hidraulik ialah pemindahan tekanan. Dia pakai tekanan sejak ni, dia boleh angkat satu beban yang berat, besar. Sistem hidrolik digunakan untuk membuat kerja berat seperti menghasilkan daya. Daya ni kekuatan lah. Daya output yang besar untuk mengangkat beban yang besar. Okey, gitulah. Okey, contohnya macam ni kelas ya. Kita punya tekanan, kita punya daya 10 Newton. 10 daya ni kekuatan lah. 10 Newton equals to 1 kg ya. Kalau kita 1 kg sama dengan 10 Newton. Jadi apa yang kamu buat? Kita tekankan pada luas omboh ni, maksudnya kawasan yang tertutup lah 2 cm padu, dibalas dengan luas kawasan 100 cm padu. Berapa kekuatan berat yang dia boleh angkat? Okey, itulah maksud sistem hidrolik. Jadi kita cuba matematik kita. 10 Newton, daya pada input yang kecil, luas pun 2 cm padu. Apa jadi? Bukan 2 cm, kuasa 2 bukan padu, sorry. Berapa X ini? Dayanya dapat berapa? Jikalau di sini luasnya 100 cm. Jadi, matematik punya matematik, 10 bahagi 2 kali 100 dapatlah 500 Newton. 500 Newton kamu tahukah berapa beratnya? Dia adalah 50 kg. Okey, jadi bayangkan 1 kilo beras boleh mengangkat 50 kg beban di sini. Yang penting dia masih dibalas dengan luas kawasannya ni. Mungkin kalau luas kawasan ini lagi besar, mungkin 200 cm, ini akan jadi 100 kg lah. Okey, kamu faham? Sebab dia guna ni lah, berapa daya kecil sini, luas kecil ni mesti kali dengan luas yang dia mau hasilkan, dia mau bagi di sini, dapatlah beban yang dia boleh angkat. Itu konsep hidrolik ya kelas. Mari kita lihat fungsi sistem hidrolik ada tiga dalam modul kamu ni. Menambah ketinggian omboh besar yang terbeban, maksudnya dia push sampai ketinggian berapa. Kedua, mengekalkan ketinggian pada kedudukan omboh besar, maksudnya kita kekalkanlah beban tu di situ, kereta tu di situ. Lepas kita jack kita mau kekalkan kan supaya kita boleh maintenance kereta tu, buang minyak hitam dan segalanya. Yang ketiga, kita mau turunkan omboh kembali kepada kedudukan asalnya. Maksudnya tiada beban lah, kita alihkan beban. Jadi macam mana dia bertugas? Okey, kita tengok konsepnya. Okey, kamu kena hafal apa dia punya langkah-langkah. Pertama, untuk yang push beban tu ke atas, apa pertama yang dibuat? Tuas ditolak ke bawah. Bila tuas ditolak ke bawah, omboh kecil ini mengenakan tekanan pada cecair tersebutlah. Omboh kecil beri tekanan pada cecair. Okey, jadi apalah berlaku? Dia injap A tertutup. Jadi ini tekanan itu akan mengalir secara seragam pergi kepada omboh besar ini. Ini injap B terbuka. Jadi cecair itu memindahkan, konsepnya cecair memindahkan tekanan. Dia apa yang dipindahkan tu? Kalau saja masih tekanan. Cecair memindahkan tekanan pada omboh besar. Pada omboh besar yang berbeban. Ada beban lah. Besar yang berbeban, maksudnya ada beban di situ, ada objek di situ ya, dan menolak dia ke atas. Tolak ke atas ada dalam buku teks, coba cikgu terangkan supaya kamu faham. Okey, jadi dia maksudnya
Tapi konsep ini ya, ingat tak, injap A tertutup, injap B terbuka. Sebab berbeza kalau kita mau maintain ketinggian pada kedudukan ombor besar. Maksudnya sudah kita angkat, kita mau kasih maintain beban di situ. Apa yang dibuat? Tetap juga tuas ditolak ke atas, tuas ditolak ke atas. Nanti bezanya kelas ha? Kalau tadi itu kita tolak ke bawah tuas ini, tuas ditolak ke atas, injap A terbuka, injap B tutup. Beza kan, yang tadi itu B terbuka, ini B tertutup. Jadi apa jadi? Cecair dari takungan mengalir ke ombor kecil melalui injap A terbuka. Jadi okey, cikgu ulang ya. Kalau yang untuk kekal ketinggian, dia tuas tolak ke atas, cecair takungan mengalir ke bawah melalui ombor. Maksudnya ini dia pergi sini kelas. Dia mengalir di sini saja, tapi dia tidak boleh limpas sini. Jadi cecair ini hanya mengalir, tekanannya di sini stop. Apa yang berlaku? Dia pakai tekanan daripada ombor ni sahaja. Jadi tekanan cecair tetap dikenakan pada ombor besar. Jadi itulah dia tidak kuat. Sebab dia kita bukan mau push ke atas kan, kita mau kekalkan saja. Jadi ombor besar untuk kekal kedudukan. Okey, cikgu pun membaca banyak kali baru faham. Kamu kena buat begitu juga ya, untuk kekal kedudukan. Jadi tiada sudah power daripada sini ya. Power daripada injap ini sebab dia stop di sini. Jadi inilah tekanan tu dia maintain sejak begini. Ombor pada kedudukan dikekalkan. Maksudnya kedudukan ombor besar yang berbeban dikekalkan. Okey, kamu tengok konsepnya kita mau tengok dia macam mana kasih turun kembali kepada kedudukan asalnya. Beban kereta sudah lari, sudah dialihkan. Jadi injap A terbuka, injap B tutup. Tetapi injap pelepas dibuka. Jadi injap pelepas dibuka, cecair takungan ini, cecair mengalir balik ke dalam takungan. Maksudnya cecair mengalir balik ke dalam takungan. Cecair mengalir balik kepada takungan. Maksud cecair dari sini mengalir balik ke dalam takungan. Jadi sampai sini tutup kan. Ombor besar itu apa jadi? Ombor besar beri tekanan kepada cecair di bawah. Jadi bila ombor besar beri push ke sini, jadi air ini akan mengalir ke sinilah. Jadi cecair itu berkurang, jadi ombor tu akan turun ke bawah untuk kekalkan ombor. Maksudnya ombor tu akan push beban dia punya kedudukan ke bawah untuk kepada kekal kedudukan asal. Sebab di sini masih ada ruang kan, dia push, lepas tu ini akan mengalir sini. Sebab injap pelepas terbuka juga baru pergi sini balik. Jadi dia punya aliran air tu pergi sini. Begitulah diorang. Okey. Jadi kedua, yang penting kamu tahu injap pelepas dibuka, cecair mengalir balik ke dalam takungan melalui injap pelepas. Ketiga ya. Silap sudah. Okey, sorry, cikgu silap. Cikgu betulkan tarik balik ya. Begini. Pertama sekali injap pelepas dibuka, kamu tengoknya injap pelepas dibuka. Kedua, ombor besar itu yang beri tekanan. Kita tengok nombor. Ombor besar beri tekanan pada cecair di bawahnya. Jadi ombor besar ni dia beri tekanan kepada sini. Jadi apa jadi? Air tu akan mengalir ke sinilah sebab injap pelepas pun sudah dibuka kan. Jadi dia pergi kepada takungan cecair. Jadi ombor besar beri tekanan pada cecair di bawahnya, beri tekanan pada cecair dalamnya. Okey, jadi kamu kena ingat nombor tu. Pertama apa? Kedua apa? Ketiga apa? Okey. Jadi ketiga ni, jadi kamu ingatlah pertama injap pelepas terbuka, baru ombor tekan, air akan masuk sini, baru pergi kepada takungan cecair. Jadi tekanan tu mengalir dari sini, ini kan terbuka, baru pergi sini, stop balik. Jadi dia akan begitulah. Jadi ombor tu ombor tu akan turun ke bawah lah dia untuk dia maintain dia punya kedudukan ketinggiannya asal. Okey. Yang penting kamu tahu apa injap terbuka dan tertutup. Itu je. Okey, kita tengok kepada brake pula. Brake ini, sistem brake hidrolik ni ada tugasnya. Brake hidrolik tugasnya kamu ingat tu, dia punya fungsinya memperlahankan atau memberhentikan kenderaan beroda seperti kereta yang bergerak. Mesti ada brake. Kalau tiada brake, kebanyakan semua kereta adalah brake hidrolik. Lori cikgu tidak tahu. Macam ada konsepnya tu. Lori pakai brake apa ya? Cikgu lupa. Okey. Pertama sekali of course lah pedal kita tekan. Okey, menolak ombor
Silinder utama ni pergi kepada logam-logam ini ke silinder brake pada roda depan. Jadi itu kamu ingat silinder brake. Okey, kamu ingat nombor 1 pedal, kedua logam, ketiga silinder brake. Keempat baru pergi kepada gelendong brake. Okey, kita tengok gelendong ni apa ya? Maksudnya ruang brake tu lah kan. Tekanan ini menolak, nombor 3, tekanan menolak ombor dalam silinder brake, menolak pad brake. Pad brake ni pelapik lah. Lalu tertekan kepada piring keluli pada brake cakra. Jadi orang cakap semua kereta dia pakai brake cakra. Dia macam piring kan? Okey. Piring keluli cakra pada brake cakra. Okey. Keempat apa jadi? Tekanan daya geseran. Kamu ingat daya geseran. Nombor 3 balik. Tekanan ini menolak dalam silinder brake, menolak kasut brake, lalu menekan pelapik brake pada brake gelendong. Kamu hafal lah tu. Keempat, daya geseran di antara pad brake. Okey, daya geseran di antara pelapik lah tu kan. Dengan piring keluli, itu yang tindakan itu boleh memperlahankan, memberhentikan kereta. Okey, jadi kamu ingat daya geseran di antara pelapik dengan piring keluli. Cikgu tak tahu mana satu piring keluli ni. Gelendong kah? Kasut kah? Mungkin kasut ni kan. Piring keluli ni mana satu. Dalam buku teks ni lain pula dia cakap kasut. Itulah kamu hafal buku teks lah. Daya geseran di antara pad brake dan piring keluli memperlahankan kereta. Okey, keempat, daya geseran di antara pelapik brake dengan gelendong memperlahankan atau berhentikan roda belakang. Oh, berbeza roda belakang dengan roda depan kelas. Kalau roda depan dia pad brake dan piring keluli. Kalau roda belakang pelapik brake atau pad brake dengan gelendong brake. Okey, cuma cikgu confuse piring keluli ni apa? Kasut kah? Diorang ni buku teks lain cakap, di situ penerangan lain. Nanti cikgu cek balik lah. Okey, seterusnya kerusi rawatan gigi ni dia guna prinsip Pascal. Dalam maksudnya dia tidak pakai prinsip, masih lagi prinsip Pascal lah, bukan Bernoulli, sorry. Carilah macam mana kerusi rawatan gigi ni, macam mana dia berfungsi. Macam juga yang bed brake kereta ni lah, ada cerita-ceritanya. Punya banyak ceritanya. Penting kamu hafal dia punya. Cuba ringkaskanlah kelas.